Orang yang berkata aku lebih baik daripada dia sudah memainkan peranan iblis. Waliyazubillah, kita minta jauh. Kadang-kadang ada orang bercakap, saya nak banding dengan dia, saya lebih baik, saya lebih soleh. Dia bukanlah soleh sangat pun, saya soleh jugalah. Pernah tak cakap gitu? Tapi bahasa mungkin bahasa berbeza, tapi maknanya begitu. I okey sikit lah. You dengan dia macam mana? Ish, dia tu I okey sikit. Ni bahasa lama, macam ni bahasa lama, mungkin terjemahan itu. Tapi kalau bahasa bercakap, kan bahasa bercakap. Dia tu bukannya cerdik sangat pun, I yang cerdik sikit pada dia. I yang okey sikit. Kalau you nak pilih, baik pilih I okey sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah. Kau perelokkanlah dan sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama sekali yang saya hormati dan saya muliakan ya Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia muslimat, kuliah muslimat Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita melafazkan syukur dan hendaklah kita terus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Ya, kerana setiap perkara yang kita lalui dalam hidup ini semuanya membuktikan kasih sayang Allah ke atas diri kita. Dan tahniah kepada Kak Salwa dan urustia Masjid Muslimat Masjid Al-Falah ya kerana berjaya menunaikan tanggungjawab yang begini besar. Bukan mudah untuk kita laksanakan pengajian seumpama apa yang telah kita lalui sebelum daripada ini. Dan sayanya ni kali ke berapa? Kali kedua. Kali pertama saya di Masjid Negeri. Saya mula-mula mengajar selepas daripada ni COVID-19 ni. Kali pertama Rabu lepas di Masjid Negeri. Dan ni Rabu ni di sini kali kedua. Rasanya subhanallah, tapi banyaknya rasa sebab lah. Antara benda yang paling kita rasa sebab, rasa sedihnya ialah kita berjauhan daripada rumah Allah. Ya, kerana tidak ada satu nikmat yang paling besar dalam hidup kita melalui kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah ini, ialah nikmat yang paling besar di saat Allah Ta'ala menerima kita sebagai tetamunya di rumahnya. Maknanya kita boleh masuk pagar depan tu pun, masuk kawasan rumah Allah ni, satu nikmat yang paling besar kalau kita diberi kefahaman oleh Allah. Tapi saya yakin ya puan-puan yang sanggup hadir dalam keadaan banyak SOP begini ni, sanggup juga hadir, menunjukkan betapa rindunya kita pada rumah Allah. Dan kita harap-harap kerinduan kita pada rumah Allah ni memberi suatu keselamatan kepada dunia dan akhirat kita insya-Allah. Dan bila mana Allah SWT membenarkan kembali saya, tuan-tuan dan puan-puan hadir kembali ke rumah Allah, kita sangat-sangat rasa berterima kasih pada Allah, tapi rasa sedih tu banyaklah. Ya, kerana
beberapa bulan kita berjauhan. Bimbang-bimbang kita mati baru-baru ni, subhanallah, agak rasa kekurangan sangat kalau kita mati baru ni. Kenapa? Kerana jenazah kita tak boleh nak dibawa disolat beramai-ramai di masjid. Tu risau sangat-sangat baru-baru ni. Ya, puan-puan pun samalah ya. Risau. Ya, nak sembahyang, nak panggil rakan-rakan kita. Kalau kita meninggal dunia, kita harap yang ni lah yang datang ziarah untuk doa pada kita. Tapi kalau baru-baru ni, subhanallah, tapi itulah ujian dalam kehidupan. Ya, walau bagaimanapun kita teruskan macam biasalah. Kenapa? Kerana salah satu daripada perkara yang saya duduk belajar dengan syekh saya setiap saat Allah, setiap waktu, setiap ketika atau setiap masa-masa yang tertentu yang Allah uji kita, itu bukti kasih sayang Allah pada diri kita. Apakah buktinya? Salah satu buktinya Allah nak bagi tahu bahawa dia wujud dekat dengan kita. Allah tu wujud dan kewujudan Allah itu dekat dengan kita. Buktinya dia sentiasa berinteraksi dengan kita. Dan salah satu bentuk interaksi Allah dengan kita ialah ujian. Dan apakah di sebalik ujian itu? Kan kita hadis yang kita baca, iza ahabballah ibtalah. Apabila Allah mencintai seseorang, iza ahabballahu abdan, apabila seseorang itu dicintai oleh Allah, ibtalah, Allah uji. Sebab tu saya sebut awal-awal lagi bahawa yang kita lalui sekarang ni ialah apa dia? Bukti cinta Allah, sayangnya Allah kepada kita. Dan harap-harap kasih sayang Allah ni berpanjangan hinggalah kita bertemu dengan dia di akhirat nanti. Dan dengan kasih sayang inilah, kasih sayang tu bahasa Melayu, bahasa Arabnya rahmat. Ya. Rahmat ini kita boleh terjemah sama ada kasih sayang, atau kita guna bahasa asalnya rahmat. Atau kalau dengan diri kita, kadang-kadang kita rasa tak layak untuk dikasih dan disayang. Betul ya? Banyak sangat dosa. Dalam keadaan begini pun lalai lagi. Ya, dalam keadaan COVID-19 ni berapa ramai lagi di kalangan kita, saya sendiri lalai lagi. Maka ada waktunya kita terjemah rahmat itu ialah kasihan belas. Betapa kasih dan belasnya Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada diri kita, insya-Allah. Baik, walau bagaimanapun, sebagaimana Puan Hajah Salwa sebut tadi, bukunya dalam proses lah. Sebab mungkin beliau nak dapatkan yang ori di Pening baru-baru ni, tak dapat akak ya? Tak dapat? Tak apalah, insya-Allah. Ya, saya pun tak berhubung lagi untuk dapatkan dia punya soft copy tu. Tapi insya-Allah lah, saya dah minta izin sebelum daripada ini dengan beliau untuk photostat lah untuk pengajiannya. Baik, untuk hari ni kita nak sebut sikit daripada awal ataupun kita mula terus kepada tajuk yang seterusnya. Kita teruskanlah, sambunglah ya. Tak dengar online. Ada yang tak dengar online. Saya baca sempitah lalu daripada awal tajuknya. Kitab ni, kitab risalah. Dia tak nama kitab kalau nipis macam ni. Dalam bahasa Arab disebut risalah. Risalah ni dalam bentuk surat-surat yang ditulis oleh para masyayikh, para ulama untuk membahaskan sesuatu yang ringkas tetapi memberi suatu makna dan panduan dalam perjalanan hidup kita. Dan buku ni diberi tajuknya Durratul Hikam, ya, mutiara hikmah, yang mana Syekh Zaini Ahmad daripada Pening, beliau mengambil kalam-kalam Syekh Yusuf Al-Bakhur Hasani hafizahullah ta'ala, iaitu murabbi mursyid saya dengan beliau dan beberapa sahabat yang lain semasa belajar di Mesir dahulu. Maka dia petik kalam-kalam hikmah, maka disusun menjadi suatu panduan untuk saya, untuk tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma kita dah baca dah lebih kurang dalam 5 tajuk dah. 5 tajuk dah kita baca, tapi saya ulang lagi sekali, insya-Allah 6 tajuk yang kita baca. Laju juga kita baca masa online baru ni. Baik, saya ulang lagi sekali. Tajuk pertama ataupun kalam hikam yang pertama, berkata Syekh Yusuf hafizahullah ta'ala, orang yang berkata aku lebih baik daripada dia sudah memainkan peranan iblis. Wal-iyazubillah, kita minta jauh. Kadang-kadang ada orang bercakap, saya nak banding dengan dia, saya lebih baik. Ya, saya lebih soleh. Dia bukanlah soleh sangat pun, saya soleh jugalah. Pernah tak cakap gitu? Tapi bahasa mungkin bahasa berbeza, tapi maknanya begitu. Okey sikit lah.
You dengan dia macam mana? Dia teruk, I okey sikit. Kan ni bahasa lama, macam ni bahasa lama, mungkin terjemahan itu. Tapi kalau bahasa bercakap, kan bahasa bercakap. Dia tu bukannya cerdik sangat pun, I yang cerdik sikit pada dia. I yang okey sikit. Kalau you nak pilih, baik pilih I okey sikit. Dalam bab ni I mahir. Dia saya rasa kalau you bagi kat dia tak habislah. Kalau bagi kat I, insya-Allah I boleh buat. I okey sikit. Tu. Siapa yang bercakap begitu, saya lebih baik daripada dia, itu bahasa mudahnya. Dia telah bercakap dengan bahasa iblis. Waliyazubillah. Ada ayat Quran yang akan kita baca nanti dalam surah Al-A'raf ayat 12. Surah Al-A'raf ayat 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya pada iblis, qala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apakah yang menghalang engkau wahai iblis daripada sujud kepada Nabi Adam ketika mana aku memerintahkan kamu? Dia cakap apa pada Allah? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maka sebab itulah jangan. Tapi kita nak cakap macam mana ya? Macam mana you dengan dia macam mana? Dia lebih baik. I ni kalau nak bagi kat I pun boleh. I boleh buat kerja ni, tapi rasa dia lagi baik. Cakap gitulah ya. Ke memang dia tak baik? Tapi walau bagaimanapun pandai-pandailah berbicara. Jangan sampai mengangkat diri sendiri, mengata lebih baik daripada orang lain. Sebab hakikat kebaikan sebenarnya pada pandangan Allah. Allah yang memandang seseorang itu. Kadang-kadang kita pandang seorang itu, subhanallah, biasa saja dia. Tapi dia di sisi Allah, macam Sayyidina Uwais Qarni lah. Tidak terkenal di bumi, tetapi terlalu terkenal di langit. Kenapa? Dia dipandang oleh Allah dan para malaikat. Yang kita risaunya kita menjadi seorang yang riak, tapi tidak selayaknya untuk kita berada di situ. Ataupun menjadi seorang yang sombong, tidak selayaknya untuk kita berada di situ. Itu secara ringkas lah, insya-Allah. Nanti panjang pula kita baca yang ni. Baik, yang kedua, orang yang berkata ini daripada usaha aku sendiri. Dia sudah memainkan peranan Qarun. Ya, kerana ada dalam satu ayat Quran dalam surah Al-Qasas ayat 78. Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menjawab dengan sombong. Dia kata apa? Aku diberi harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kebijaksanaan aku. Hasil kebijaksanaan aku, hasil daripada pengetahuan aku, kepandaian aku. Dekat sebab itulah aku dapat kumpul harta ni. Dia tak ingat harta tu diberi oleh Allah, rezeki tu diberi oleh Allah. Dia rasa dia bijak. Dengan sebab dia bijak berniaga, dia bijak berbisnes. Maka dengan sebab itulah dia boleh kumpul harta yang banyak. Maka ni titik peluh saya lah. Hasil apa? Hasil usaha saya lah. Orang ni bahaya juga. Kerana dia bimbang, dia lupa Allah. Dia sebenarnya kuncinya pada Allah. Kalau kita ingat Allah, siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta, pemilik, pentadbir. Habis kita ni apa? Kita ni dicipta. Maka kita dimiliki. Sesuatu yang dimiliki tidak ada keistimewaan apa-apa. Yang memiliki itu yang istimewa. Yang dimiliki, contoh, siapa yang dimiliki? Hamba. Yang memiliki Tuan. Maka bila mana disebut hamba itu dimiliki, maka apa yang ada pada dirinya? Tak ada apa-apa. Maka apa yang dia miliki, itulah pemberian Tuan dia. Kalau Tuan dia tak bagi pada dia, tak ada apa dia. Habis samalah saya, samalah kita semua. Selama ni apa yang kita miliki ni adalah hasil daripada kurniaan Allah. Harap pada diri kita tak akan memiliki apa-apa. Kerana apa? Kerana diri kita pun bukan milik kita. Mana bukti bukan milik kita? Saya bawa contoh mudah. Kalau Syekh saya, dia bawa contoh mudah. Contoh kalau kita beli, ni contoh lah kan. Kita beli sebuah motosikal. Motosikal ni milik kita. Maka motosikal ni kita boleh naik bila-bila masa. Bahkan kita nak simpan pun boleh. Kita nak jual pun boleh. Itu maknanya milik kita. Berarti kita berkuasa sepenuhnya ke atas motosikal itu. Ni contoh motosikal. Nak contoh apa lagi ya? Apa-apa je lah kan? Diam macam ni. Tapi akhir-akhir ni rasa takut sikit kan? Banyak sangat takut. Subhanallah. Sebenarnya SOP dah lama dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Nak bercakap, nak berfikir, nak melihat, nak mendengar, nak bergerak, nak berjalan, nak jumpa siapa, nak berinteraksi dengan siapa, dah lama dah SOP tu. Tapi kita tak kisah sangat. Kita tu termasuk saya lah. Bila mana kita tak kisah sangat, Allah hantar satu makhluk. Sebenarnya saya bukan takut pada akak tak takut pun pada saya. Tapi nak bersalam takut.
Macam saya jumpa abang tadi. Lama tak jumpa, sepatutnya bersalam lah, berpeluk. Tapi tak berani. Tapi sebenarnya bukan takut kat abang pun. Tapi takut kat siapa? Ada satu makhluk lain yang ketiga. Maknanya selama ni sebenarnya selama ni pun gitulah keadaan saya dengan puan-puan dan tuan-tuan. Selama ni pun ada yang ketiga. Yang ketiga tu siapa di antara kita tengah berinteraksi, berhubung dengan sesiapa pun, yang ketiga tu Allah. Ada setengah yang ketiga tu syaitan kan. Syaitan kita tak takut sangat. Kita takut Allah. Syaitan tak boleh buat apa-apa pada kita. Yang boleh menentukan syurga dan neraka diri kita adalah Allah. Sebab tu kalau kita takut pada Allah, syaitan pun takut pada kita. Yang masalah syaitan tak takut pada kita sebab kita tak takut pada Allah. Okeylah, setakat tu dulu insya-Allah ya. Boleh? Ayat tadi, surah Al-Qasas ayat 78. Jangan pernah sekali-kali kata, apa yang saya miliki hari ini hasil kebijaksanaan saya. Padahal kita tak pernah bijak pun. Mana buktinya? Buktinya kadang-kadang kita sendiri pun buntu mengurus kehidupan kita. Betul ya? Kadang-kadang masalah kita, masalah ada orang ni, bukan main lagi bijak dia. Tapi masalah anak dia tak boleh selesai. Padahal anak dia pun. Betul ya? Habis di mana bijaknya itu? Bijak itu adalah Allah. Allah Tuhan yang maha bijak. Kita ni hamba yang mesti sepenuhnya bergantung dengan. Maka apa yang kita miliki hari ini, hasil daripada apa yang dikurnia oleh Allah. Maka jangan cakap macam korun. Baik, yang ketiganya, orang yang suka menghukum, menilai dan mencari kelemahan orang lain. Ya, suka hukum, suka menilai dan mencari kelemahan orang lain, memainkan peranan Fir'aun. Fir'aun ni dia hukum. Akhir sekali bayi-bayi kecil pun dia bunuh. Menghukum. Dan menilai. Itu menilai ini, ayat Qurannya dalam surah Al-A'raf 127. Ya, Al-A'raf 127. Ya, jadi kalau boleh kita kena nilai diri kita je lah. Adakah diri kita sebagai seorang soleh atau diri kita ini solehah? Adakah kita berjaya ke syurga atau kita wal-iyazubillah, ya, terpaksa, ya, terhumban kita ke dalam neraka, wal-iyazubillah, kita minta jauh sangat-sangat. Walau bagaimanapun baik kita nilai diri kita. Ya, setengah dunia akhir zaman dia sibuk nilai orang lain. Ni ahli syurga, yang ni ahli neraka, yang ni ya, subhanallah. Akhir sekali dia terlupa dengan diri dia. Ni kehidupan baik. Itu tajuk yang pertama yang telah kita baca. Laju ke? Okeylah ya. Okey, baik. Tajuk yang kedua. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata Syekh Yusuf hafizahullah taala, sekiranya kamu mula merasakan manisnya berhubung dengan Allah. Sekiranya kamu dah mula merasai manisnya berhubung dengan Allah, hasil kefahaman dan makrifahmu padanya. Manis berhubung pada Allah itu hasil daripada apa? Hasil daripada kita faham. Yang kedua, hasil daripada kita makrifah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nescaya kamu akan berasa pahit apabila berpisah dengannya. Macam sekarang yang saya sebut awal-awal tadi kan. Subhanallah, manisnya kita hadir ke kuliah. Kuliah ni, rasa macam mana ni? Rasa seronok, rasa gembira, rasa ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Sebenarnya, kita hadir ke kuliah ni untuk apa sebenarnya? Untuk kita belajar ilmu. Ilmu tu untuk apa? Untuk beribadah pada Allah. Ibadah pada Allah tu untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana dekat dengan Allah tu rasa manis, rasa seronok, rasa indah. Macam ada satu yang saya baca apa tu? Qasidah tu. Antara kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mencetus rasa, tapi bukan mudah jugalah. Baca dulu, amal, kemudian selebihnya minta langsung dengan Allah. Ya, dah rasa manis tak? Setiap kali baca Quran rasa manis. Dia manis ada dua. Satu manis di lidah, iaitu manis gula. Satu lagi manis di hati, iaitu manis iman. Kalau belum rasa, mintalah dengan Allah. Kalau minta tak dapat juga, solatlah hajat. Ya, bangunlah malam, menangislah dengan Allah, minta, ya Allah tolonglah ya Allah, rezekikanlah kepada aku ya Allah, seketul hati yang rasa manis berhubung denganmu ya Allah, dekat denganmu ya Allah. Tapi baru ni memang kita cukup terasa bila mana kita tak dapat datang masjid, subhanallah. Kita orang lelaki lagilah terasa. Ya, tak dapat solat Jumaat.
Dekat 3 bulan tak solat Jumaat. Sebelum ni 3 kali tak solat Jumaat tu pun subhanallah. Dah jadi fasik, dah jadi apa, kalau sengaja lah kan. Tapi tak sengaja, tapi bukan 3 kali, bukan 5 kali, 3 bulan. Subhanallah. Ini pun kalau datang lewat kena balik. Ada orang dia datang lewat, dia dah lah tak boleh dah tutup dah. Habis macam mana saya? Balik dia lah. Tak nak balik dia, sembahyang kat pintu tu. Sembahyang kat atas jalan tu. Sembahyang dia. Menangis dia kat situ. Keluar. Haji tak balik. Tak sanggup saya nak balik, Ustaz. Habis sembahyang kat mana? Sembahyang kat pagar tu. Masjid kat rumah tu. Menangis balik. Subhanallah. Dah umur dah 70 nak balik lagi. Menangis je, subhanallah. Seolah-olah, ya Allah, kenapalah aku seorang padahal datang. Yalah datang awal lah beratur. Sebab tu akak kata tadi, pukul 11 tu dah itu dah. Kalau datang lewat memang confirm tak dapat. Menangis sembahyang kat situ. Semalam ada seorang lagi, Ustaz, saya dah kena halau, Ustaz. Yalah bukan kena halau, Ustaz. Jangan faham kena halau. Dah HJK dah itulah arahan. Terpaksa kita ikutlah. Habis macam mana? Macam mana apa? Saya tanya dia. Saya sembahyang situ jugalah, saya tak nak balik. Saya rasa menangis kalau balik. Saya menangis tengah jalan. Saya kata tak boleh. Saya selebak. Menangis sembahyang itu macam mana, sah tak sah? Nak sah macam mana kan? Kita sembahyang luar pagar. Pagar tutup. Pagar tak benar dah. Takut orang masuk lagi kan? Sembahyang tepi jalan luar pagar. Kata sembahyang zuhur balik lah kata. Tapi tak sanggup nak balik. Sedih. Sebab. Tapi akak-akak memang tak akan rasa lah solat Jumaat tu rasa macam mana kan. Sebab tak wajib. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah lah. Tapi orang lelaki ni subhanallah, rasa subhanallah. Tak boleh nak cerita rasa. Tapi bagi yang selalu tak datang daripada awal sebelum Covid pun, rasa biasa lah kan. Dia tak ada apa pun. Tapi tak apalah, setakat tu yang kita bagi tahunya. Jadi sekiranya kamu mula merasa manisnya berhubung dengan Allah. Rasa manis. Tapi rasa manis tu bukan sebarangan nak rasa manis. Salah satunya ialah hasil kefahaman kita dengan Allah. Dan faham ni pun daripada Allah. Tolong minta juga dengan Allah. Sebab tu Nabi ajar kita tadi. Allah marzuqnal fahma wal ilma. Ya Allah, rezekilah kepada kami faham dan ilmu. Yang kita peliknya, Nabi letak perkataan faham dulu baru ilmu. Kerana mana ada orang ada ilmu kalau tak faham. Maka perkataan faham tu penting. Faham kita hidup dengan Allah. Kita faham tak interaksi kita dengan Allah? Sebenarnya kita dengan Allah ni, sebab tu ada ayat Quran dalam surah Al-Baqarah kan? Suratul Baqarah. Ayat berapa ya? Kalau ayat puasa tu ayat berapa? Ayat berapa ayat puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. 180? Tak ingat dah. Sebab dah lama berhenti puasa. 183 kan? Tak ingat. Ayyaman ma'dudat, lepas habis la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat tu 184. Kemudian syahrul Ramadan alladzi tu 185 kan? Tak ingat tak apalah. Saya rasa betul dah tu. Kemudian 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ibadi, oleh hamba-hambaku. Kalau ayat bahasa Malaysia, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, anni, tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Tapi ada seorang awliya Allah di Kedah, masih ada sekarang ni, yang disebut-sebut oleh para ulama. Beliau adalah awliya Allah, wali Allah, Pak Sumit ni. Dia kata apa? Beliau mengatakan bahawa yang Allah tolong faham betul-betul perkataan tu. Wa iza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu oleh hambaku. Kalau bukan hambaku, tu bukan. Yang aku nak jawab kepadamu ni ialah kalau bertanya kepadamu hambaku. Iaitu kalau kita jadi hamba Allah. Kalau kita tak jadi hamba Allah, mungkin kita jauh dengan Allah. Ya. Kita jadi hamba siapa sekarang ni? Kalau kita jadi waliyazubillah, kadang-kadang takut juga nak bercakap gitu kan. Kalau kita jadi hamba kepada apa? Kepada syaitan, maka kita dekat dengan syaitan lah. Sebab kita sanggup jadi hamba dia. Sebab tu Allah guna perkataan ibadi, hambaku. Kalau hambaku yang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad,
tentang diriku, fa inni qarib, aku dekat. Maka sebab itulah perkara yang paling besar, yang paling indah ialah dekat dengan Allah. Dan bila mana di saat bagaimana dekat dengan Allah, salah satunya melalui kefahaman kita bahawa tidak ada satu saat pun Allah jauh dengan kita sebenarnya. Maka kita rasa manis. Apatah lagi bila mana Allah izinkan kita datang ke rumahnya, lagi rasa manis. Apatah lagi bila mana Allah izin datang ke rumahnya, Allah izin lagi beribadah, sujud dan rukuk kepadanya. Ini lagi manis. Orang ni ialah orang yang tanda dia mengenal Allah. Dan apabila dia berjauhan dengan Allah, dia rasa pahit. Macam baru ni lah, ya Allah, tak tahu nak rasa, tak tahu nak cakap apa. Nak keluar tak boleh, kena patuh. Sebab Allah juga yang suruh kita patuh pada pihak kerajaan, kena patuh. Kerana itu adalah keselamatan diri kita. Okeylah, kita tak faham dah, kita dah faham dah. Dan apabila kamu berasa manis bersama Allah, pasti kamu akan berasa pahit apabila bersama manusia, dan manisnya berpisah dengan manusia. Kan? Ada orang ni, bila mana dah mula bercinta, biasalah kan, bila mana dah mula manis, berinteraksi dengan seseorang. Kenapa manis? Salah satunya sebab cinta, sebab rindu. Sebab dah faham dah, duduk dengan dia selamat. Duduk dengan dia berkat. Duduk dengan dia segala-gala lah, tak payah cerita lah. Gembira, tenang, lapang. Tak nak dah duduk dengan yang lain kan? Kena pergi ke lain lagi. Tak mahu dah. Samalah kita dengan Allah. Cuma masalah sekarang ni, saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita agak terlambat dalam kita bercinta dengan Allah. Sebagaimana kita sebut, antara yang paling terkenal dalam cintanya kepada Allah ialah sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah. Itu tak payah cerita lah. Itu insan-insan yang terbaik dalam mencintai Allah, merindui Allah dan dekat dengan Allah. Salah satunya ialah Rabi'atul Adawiyah. Cuba beli buku dia, cuba baca buku-buku dia. Bagaimana kalam-kalam cinta dia, kehidupan dia bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak nak dah pada orang lain. Begitulah ya. Macam kita cinta sesama insan pun, sesama manusia pun, tak nak dah kat orang lain kan. Kan ada rasa nak kat orang lain lagi. Kalau rasa nak kat orang lain lagi tu, maknanya tak cukup jujur cinta dia, tak cukup tulus cinta dia. Habis yang suami tu macam mana? Wallahualam. Takat tu dulu. Sebab tak apa, cakap tu dulu. Baik, yang bawah tu saya nak baca, yang bawah ada satu perkataan, kenalah Allah. Itu makrifah dalam bahasa Arabnya. Kenalah Allah dengan sebenar-benarnya dan hiduplah seperti mana yang kamu mahu. Kenalah Allah. Setelah kamu kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, maka kamu hidup seperti mana yang kamu nak. Ni kalam ni suatu kalam yang kita kata kalam hikmah lah. Kalam hikmah ni dia sesuatu yang tersirat di sebalik itu, suatu benda yang kita kena faham, iaitu bila mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita akan hidup mengikut kehendak Allah, tidak lagi mengikut kehendak kita. Kalau kita nak sesuatu pun kerana Allah, nak mencintai sesuatu kerana Allah, nak membenci sesuatu kerana Allah, nak buat sesuatu hanya semuanya kerana Allah. Kerana apa? Kerana kita sudah tahu bahawa hakikat betapa manisnya ya di saat kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam puan-puan lah sekarang kan, kalau selalu duduk baca Quran, tertinggal baca Quran satu hari, rasa macam mana dah? Rasa tak sedap lah. Rasa ada sesuatu yang yang tak sempurna hari itu. Macam selalu sembahyang awal, kalau terlewat sikit, padahal terlewat tu bukan apa pun, tetamu datang. Betul kan? Tetamu datang. Bahkan sembahyang ni kalau kita belajar, dia panggil wajib apa? Wajib kan ada dua. Wajib yang mudayyak, wajib yang muwassa'. Hukum yang wajib yang telah dihadkan masanya. Mesti masa ni. Ada wajib yang dilapangkan sikit masa dia. Jadi sembahyang ni termasuk dalam wajib muwassa', iaitu suatu perkataan wajib, suatu hukum yang wajib yang diberi tempoh masa. Contoh kita kata apa? Zuhur. Lepas daripada subuh tadi, nak sampai ke zuhur lama ataupun mudah. Saya ambil zuhur lah. Zuhur mudah. Zuhur ke asar. Zuhur pukul berapa? 1.30. 3 lebih kurang kan? 1.30. Asar 4.45. Jadi
Puan-puan nak sembahyang Zuhur pukul berapa? Jadi kalau daripada pukul 1.30 itu, boleh sembahyang pukul 1.50 boleh, pukul 2 boleh, pukul 2.30 boleh, pukul 3 boleh, pukul 3.30 boleh, pukul 4 boleh, pukul 4.30 boleh. Asal pukul berapa? 4.45. Puan-puan nak sembahyang 4.43 boleh? 2 minit cukup lah tak? 4 rakaat. Boleh. Boleh. Boleh lagi. Maknanya dia luas. Dia dipanggil muasa'. Tapi bagi orang yang selalu jaga solat itu di awal waktu, terlewat 5 minit, 10 minit, setengah jam pun dia rasa tak sedap. Kenapa? Kerana kehilangan suatu kemanisan berinteraksi dengan Allah. Tapi kalau dah selalu lewat memang sedap lah. Betul. Betul. Kalau dah selalu lewat, oh seronok juga. Cuba kalau nak tahu. Sebab orang ni dia ikut biasa. Biasanya lewat. Janji sembahyang. Yang penting sembahyang. Betul ya? Bukan sembahyang tu penting. Kalau sembahyang tu penting, tu awal waktu. Tapi yang penting sembahyang, pukul 4.40 lah. Ada orang sembahyang pukul 4.44. 45 asar. Dapat 1 rakaat. Alhamdulillah. 3 rakaat lagi dalam waktu asar. Sah juga. Yang penting sembahyang. Ada belajar kan? Ada belajar. Alhamdulillah. Buat je lah. Yang penting sembahyang. Tapi bagi orang yang sudah merasai kemanisnya dengan Allah, dia sehingga dia tertunggu-tunggu. Ada satu amalan saya pernah amal, tapi saya samalah minta maaf. Saya kadang-kadang dalam mengajar ni ada juga orang tegur. Ustaz cakap macam tu, Ustaz. Iyalah nak cakap macam mana? Mana boleh cakap gitu, Ustaz? Depan anak murid. Iyalah nak cakap apa dah kita macam tu? Ada masa tu di bukit, di mana? Di Bandar Putera. Ada seorang tertegur saya. Ustaz cakap macam tu, Ustaz ya? Saya cakap macam mana ya? Saya ada catik ni. Ustaz kata saya pun malas juga. Ustaz tak boleh cakap depan anak murid, Ustaz malas. Habis dah saya malas nak cakap apa? Saya kata, saya pun orang juga. Kita kena jaga wibawa kita, Ustaz. Wibawa apa kalau dah kita malas? Dah kita malas nak buat macam mana? Contoh kalau puan tanya saya, Ustaz sembahyang tahajud tak? Sembahyang. Ustaz bangun tiap-tiap malam? Tak. Betul lah kan? Kan nak jawab ya. Ustaz, janganlah jawab gitu, Ustaz. Lah habis nak jawab macam mana dah kita tak bangun tiap-tiap malam, seminggu sekali pun okey dah. Tak boleh cakap macam tu depan anak murid, nanti anak murid pandang kita rendah. Tak apalah anak murid nak pandang kita rendah pun janji Allah tahu kita cakap betul. Anak murid bukan menilai kita, Allah yang sedang menilai kita. Jadi gitulah, samalah saya pun. Betul ya? Takkan Ustaz macam tu juga. Ada macam tu nak macam mana? Contoh rasa malas kan, malas. Puan-puan pernah rasa malas nak baca Quran? Malas lah nak baca Quran, besok je lah. Tapi masalah sekarang ni mungkin salah satu puncanya kita tak cukup rasa manis. Macam minta maaf lah saya cerita, bukan nak cerita apa. Macam PKP baru ni, subhanallah. Kadang-kadang hikmah juga ya. Saya berkongsi, puan-puan saya rasa samalah tuan-tuan. Saya rasa di antara ibadah yang terbaik lah, yang terbaik masa PKP baru ni lah. Dia ikut jadual. Sembahyang pun awal waktu, kita pun jaga, takut puan-puan kena Allah hantar satu mesej kat kita baru ni, lepas tu kiamat habis lah kita. Allah suruh kita duduk, pandai-pandailah kamu baiki ahli keluarga kamu. Kalau situasi yang macam ni pun, ada yang dah meninggal, kejap meninggal, duk tengok berita kan. Subhanallah, dah benda tu dah tak nampak. Kena seorang habis satu keluarga. Tak nak taubat. jadi tersusun jadual dia. Tersusun, lepas tu baca ni, alhamdulillah lah, okey lah. Nak banding dengan sebelum-sebelum ni. Bulan Ramadan pun alhamdulillah lah ya. Walaupun jadi imam sendiri. Betul. Suami-suami semua jadi imam ya. Subhanallah, Allah nak bagi pahala seorang suami jadi imam. Besar pahala imam ni, salah satu jaminan ke syurga. Kan ada hadis Nabi tu, 7 golongan yang akan dipayungi oleh Allah.
Ya, salah satunya imam. Walaupun imam itu memberi makna yang luas. Dia termasuk suami, itu pun imam kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Tak apalah, yang tu kita dah faham dah. Cuma nak bagi tahunya begitulah. Ya, keadaannya bila mana kita selalu menjaga awal waktu, kita rasa manis dengan Allah. Dan biasanya kalau kita tertinggal sikit 5 minit, 10 minit, setengah jam, apa lagi kita dah rasa gelisah. Orang ni dah mula mengenal Allah. Dan bila mana dia duduk dengan Allah, dia duduk dalam zikir, dia rasa seronok. Bila mana dia duduk tempat-tempat ramai, dia pergi tempat keramaian, pergi ke pasar, dia tak nak duduk lama. Dia tenarai berapa benda yang dia nak, 5 benda yang dia nak, dia pergi pasar, dia beli-beli, okey selesai. Sebab apa? Dia tak seronok dah dengan orang. Bunyi suara orang tak nak dah. Kalau bunyi suara Quran, dia nak. Bunyi suara zikir, dia nak. Orang ni dah mula mengenal Allah. Tapi kalau dia masih seronok lagi, ya, tunggu masa bila nak konsert ni. Dah okey dah ya. Konsert pun dah boleh kan? Tak tahu lagi. Baguslah tuan-tuan ni, puan-puan ni. Tak kisah sangat boleh ke tak boleh. Ya boleh kuliah. Alhamdulillah. Kenduri kahwin okey, kenduri kahwin wajib hadir kalau dapat jemputan. Jangan pula tak nak pergi sebab dah manis dengan Allah. Orang yang sudah berinteraksi dengan Allah ialah orang yang sentiasa tengok perintah Allah. Dia suka buat. Contoh salah satunya kalau dapat kad. Dapat kad tu wajib pergi tu. Kecuali uzur syar'i. Tak naklah tak pergi ni tempat ramai-ramai ni. Ni saya dah mula mengenal Allah. Sudah, ni tertipu dah ni. Ada orang memang macam tu. Saya ahli zikir ustaz. Saya tak nak pergi ke tempat ramai tu, tempat lalai. Sedap cakap orang lalai. Ya, saya dah sekarang dah jadi ahli zikir. Dia dah tertipu. Jangan tertipu pula. Sebab tu ya Allah, setelah engkau beri kepada aku mengenalmu ya Allah, manis berinteraksi denganmu ya Allah, tetapi aku memandang dirikulah yang paling lemah ya Allah, yang paling jauh denganmu ya Allah. Jangan mula terasa aku dah mula dekat dengan Allah. Orang yang mula rasa dirinya dekat dengan Allah, dia jauh. Allah ni pelik juga. Bukan nak kata pelik nanti salah bahasa pula kan. Allah ni dia nak kita rasa hina, maka dia akan muliakan kita. Dia nak kita rendah diri, dia akan angkat kita setingginya. Dia nak kita rasa berdosa dan memohon ampun, maka dia ampunkan kita dan dia bebaskan kita daripada neraka. Tapi orang yang rasa sudah cukup, saya tak payah taubat dah ustaz, saya tak ada dosa. Ya, saya jaga diri saya ustaz, alhamdulillah jaga. Setakat ni saya tak pernah ada dosa, saya rasalah. Sudah. Macam saya pernah ceritalah, majlis qiyamul lail. Lepas qiyamul lail, makan pagi lah kan, minum pagi. Ada seorang tu datang pada saya, ni banyak kali saya cerita ni, cuma masih sampai sekarang saya ingat peristiwa tu dah 10 tahun yang lalu. Tapi saya ingat kat dia sampai sekarang ni. Moga-moga, alhamdulillah lah, dia menjadi seorang yang soleh dan sebagainya. Dia datang-datang, dia kata, apa ustaz, saya pelik lah. Dia orang ni, masa kita buat qiyamul lail semalam, menangis aja. Zikir menangis, sembahyang menangis. Saya rasa dia orang ni banyak dosa lah ustaz. Dia cakap gitu tuan-tuan. Saya tak ustaz, saya susah nak menangis. Saya bukan mudah nak menangis, dia kata. Saya jadi tak tahu nak cakap apa. Saya kata, minum aja, minum. Minumlah, minum. Orang yang susah menangis di hadapan Allah ni, orang yang keras hati. Keras hati tu apa punca dia? Punca dia banyak dosa. Tapi dia cakap tu, yang menangis-nangis tu banyak dosa lah tu. Sebab itulah kita ni, tapi Allah dia nak macam tu. Dia nak kita rasa berdosa. Bila mana kita rasa berdosa, kita bertaubat. Yang tu yang Allah nak. Dia nak rasa kita hina. Bila mana kita hina, kita tak angkat diri kita di hadapan orang. Dia tak sombong. Maka yang tu yang Allah nak. Tapi yang inilah yang Allah muliakan. Ya Allah muliakan. Itulah Allah. Pelik ya? Macam dia cipta dunia ni untuk kita. Tapi dia tak nak kita kejar dunia. Tu pelik juga. Dia cipta malam suruh kita tidur. Tapi dia suka kita bangun. Tak pelik? Dia buat segala-gala jenis makan dan minuman ni. Subhanallah, akhir-akhir ni macam-macam jenis makanan dan minuman yang sedap-sedap. Tapi dia suruh kita puasa. Dia suruh kita cari harta. Banyak-banyak. Tapi dia suruh kita derma. Tak pelik? Dia bagi kita mulut. Tapi dia suka kita banyak diam. Betul kan? Tapi yang baik kena bercakap. Tapi kalau tak ada apa-apa baik dia. Kita pun dah faham dah. Habis, ya Allah bagi kita mulut ni. Mulut tu untuk makan kan? Dan bercakap. Ada lagi tak? Fungsi mulut. Makan dan bercakap lah kan? Cakap tu termasuk mengumpat lah.
Betul-betul. Tapi Allah bagi kita suruh jangan banyak makan. Tidur-tidur, jangan banyak tidur. Allah itu antara Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang keseluruhnya nanti ni kita ulang kaji je ni, jadi lambat pula ni. Baik, tanda kuatnya akidah seseorang. Itu tajuk yang ketiga. Tanda kuatnya akidah seseorang. Kata Syekh Yusuf hafizahullah taala, jika kamu hendak melihat kuatnya tauhid seseorang, ya, tauhid keesaan orang seseorang itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, lihatlah pada soal rezekinya. Sejauh mana dirinya begitu yakin dengan soal rezekinya. Dan kita belajar matan arba'in kan, matan arba'in hadis 40 tu. Hadis yang keberapa ingat lagi tak? Yang mana manusia tu dicipta 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Masa dia 4 bulan itu Allah hantar malaikat tulis berapa ajal dia. Adakah dia ni orang yang bahagia atau orang yang derita? Berapa rezeki dia? Ingat lagi tak? Ingat-ingat lupa lah ya. Tak apalah, okey lah. Masa tu umur berapa kita? Umur 4 bulan. Ditiupkan roh. Ada setengah kata 3 bulan, 10 hari. Ada kata 4 bulan. Tapi 4 bulan lah, 4 bulan. Lebih kurang umur 4 bulan tu, Allah dah hantar malaikat. Ya, mak kita duk mengandungkan kita 4 bulan tu, Allah hantar malaikat, suruh malaikat tulis soal rezeki kita. Maknanya rezeki dah ada. Baru ni ada orang sahabat kita tulis dalam Facebook, dia bertanya. Tapi pertanyaan itu secara umum. Rezeki ni nak kena cari ke nak kena tarik? Minta pandangan. Jadi saya jawablah sedikit pandangan. Sahabat-sahabat duk tulis. Saya kata rezeki ni tak perlu cari dan tak perlu tarik. Sebab rezeki tu dah sedia ada. Ambil je lah. Tapi ambil itu dengan sebab musabab. Ambil dengan sebab musabab. Yang sebab musababnya? Yang kalau bekerja sebagai cikgu, dia ambil dengan cara bekerja sebagai cikgu. Yang menjual di pasar malam, dia ambil dengan cara menjual di pasar malam. Tapi benda itu dah ada. Mana bukti dah ada? Hadis tadilah. Yang kita belajar dalam mata arba'in tadi. Hadis yang keempat ke yang kelima? Hadis tu. Dalam mata arba'in tu. Maknanya Allah dah tulis semua dah. Ya. Perempuan, sebab tu kita tengok, ya Allah, orang tu nampak relax aja dia, tapi duit dia banyak. Betul ke relax? Taklah dia kerja taklah penat sangat macam orang buat bangunan. Subhanallah. Kerja buat bangunan ni, subhanallah. Penat ya. Angkat batu, angkat semua sekali, subhanallah. Daripada pagi sampai petang. Berapa gaji dia? Kalau sebulan tu berapa ratus aja. Sebulan tu 1,000 aja. Pagi sampai petang duk angkat batu, duk subhanallah berpeluh di tengah-tengah hari. Sikit je. Tapi ada orang duk dalam pejabat, dalam aircon. Kejap-kejap aku dah jumpa dia tanya. Ada lagi tak ada dah. Okey. Duk tengah hari sikit datang seorang lagi kan. Dia duk. Tapi sebulan berapa? 20, 30, 40. Kenapa sebenarnya? Allah dah tulis semua dah. Betul ya? Tapi sebelum dia pergi ke situ tu, Allah hantar dia ke US, Allah hantar dia ke UK, Allah hantar dia ke Mesir, Allah hantar dia ke Jordan, Allah hantar dia ke sini. Dia mengaji-ngaji dalam bidang ni, dia balik-balik, dia ada kepakaran dalam bidang ni. Semua tu Allah susun sebenarnya. Tapi oleh kerana kita nampak ayat tu yang tadi, jangan nampak diri. Kalau dia nampak Allah, selesai dunia ni. Boleh faham nampak Allah ya, jangan salah faham pula ni. Ustaz ni lepas PKP ni nampak Allah pula dah. Nampak, saya dah pernah banyak kali saya bagi tahu. Ya, sebagaimana kalau kita edar tabung. Kan. Sekarang ni tak boleh edar tabung ya, takut ada COVID di situ. Pandai-pandai je lah. Edar tabung, letak tabung siap-siap tu. Kalau ada kawan kita bangun, buka beg, ambil duit. Duit tu RM10. Warna apa RM10? Warna merah. Dia pun masukkan dalam tabung tu. RM10 warna merah. Kalau RM50 warna biru, masukkan. Tapi kalau kita tengok dengan mata ni, kita hanya nampak tabung, nampak dia, nampak duit. Warna apa dia masukkan, itulah nilai dia. Tapi kalau kita tengok dengan mata hati kita, kita nampak apa pada dia? Pemurah. Jadi tengok dengan nilai, tengok dengan hati. Sebab tu kita kata kita memandang Allah bukan dengan ni. Salah kita, sesat kita kalau pandang dengan mata ni. Tapi pandang dengan mata hati kita. Kebesaran Allah. Apa makna pandang dengan mata hati? Pandang dengan rasa.
Sebab hati itu rasa. Maka hadirkan rasa kebesaran Allah. Kenapa? Kita dapat memandang kebesaran Allah. Pada apa? Pada kejadian apa yang ada ni. Subhanallah, kuman yang begitu kecil, satu dunia hampir lumpuh. Bagaimana kalau suatu hari nanti kita berdepan dengan Allahu Akbar, yang maha besar pada kekuasaannya, kemegahannya, kehebatannya, kekuasaannya, kebijaksanaannya. Macam mana kita nak berdepan? Yang kecil itu pun, berapa kali ganda pada kita tu pun, takut kita. Mana buktinya? Buktinya pun dah meninggal dunia. Satu dunia baru ni berapa ratus ribu mati. Sampai juta. Ya, 1,5 juta mati. Hanya dengan seekor kecil itu. Tapi kalau orang yang hanya hati dia berinteraksi dengan kuman tu sahaja, maka dia rasa takut pada kuman. Tapi kalau hati dia berinteraksi dengan Allah, pada waktu tu dia akan rasa terlalu amat gerun dengan Allah. Kita ni bila mana mati, kita bertemu dengan kuman ke kita bertemu dengan malaikat? Malaikat ni subhanallah. Yang malaikat Jibril tu kaki dia duduk bawah ni, kepala dia duduk atas tu. Yang Nabi tengok tu besarnya malaikat. Muka nadakir tu besar. Gerun, dia datang kadang menggerunkan. Itu salah satu daripada apa yang kita kata. Tapi walau bagaimanapun kita bincang di sini, tajuk berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah. Maka bagaimana nak tahu betapa yakinnya kita dengan kuatnya tauhid kita kepada Allah? Lihat pada soal rezeki kita. Yang baru ni kita macam saya sebutlah baru ni dalam online kan. Ustaz-ustaz subhanallah. Baru tahu ustaz-ustaz. Betul. Ustaz-ustaz kita baru ni termasuk saya lah. Oh subhanallah. Sebab kita tak ada. Ada setengah ustaz memang dia tak rasa apa-apa sebab dia berniaga kan. Ada ustaz alhamdulillah dia mengajar. Kadang-kadang setengah ustaz tu mengajar dia sampingan aja. Dia berniaga, dia bijak. Macam setengah ustaz yang macam saya tak bijak-bijak ni. Betul. Saya tak pandai berniaga, dah mula banyak kali dah. Tak jadi-jadi. Mungkin Allah tak bagi kita otak berniaga. Sebab Allah juga yang tentu. Ada orang ni tak masuk kuliah bisnes pun. Fakulti apa dia masuk? Fakulti apa tak tahulah, mengajar sastra ke apa. Tapi keluar-keluar jadi bisnesman berjaya. Kenapa? Kerana Allah bagi kebijaksanaan pada seseorang. Tak apalah, cuba bukan nak cerita itu. Tapi walau bagaimanapun, kita ni sebenarnya ada Allah. Allah lah yang hanya sebenar-benarnya yang kaya. Allah lah yang sebenar-benar memberi rezeki pada kita. Allah lah yang telah awal-awal lagi menghantar malaikat untuk apa? Untuk menulis rezeki kita. Maknanya jangan risau. Jangan risau. Rezeki kita ada? Ada. Walaupun keadaan kita duduk dalam rumah. Baru ni subhanallah. Baru ni kadang-kadang kita rasa apa? Rasa malu lah. Merasa malu dengan Allah. Malu dengan Allah apa? Sebelum ni kamu rasa kamu pergi mengajar sana, mengajar sini. Sebelum ni kamu rasa kamu pergi buka gerai sana, buka gerai sini. Tapi setelah aku uji kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku uji kamu dengan bahasa, kita kata bahasa kita kata apa ya? Allah Taala ni kadang-kadang dia suruh kita baca Quran, itu bahasa bercakap dia. Kadang-kadang dia buat sesuatu kepada kita ni dipanggil bahasa apa ni? Macam kita dengan anak-anak lah, kita dengan anak-anak kadang-kadang kita kata tolong basuh pinggan. Ini bahasa arahan kita. Kadang-kadang kita tengok kat dia, kita tengok kat pinggan tu. Isyarat. Maka apa yang berlaku baru ni dalam hidup kita, Allah bagi satu isyarat. Bahawa melalui perintah kerajaan, dengan sebab begini-begini, kamu duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Tapi kamu boleh makan tak? Ada juga yang sampai tahap yang tak boleh makan, ada. Ada. Kalau utama kat kampung-kampung kan, subhanallah. Ya, kalau kita pergi berjalan, ya kadang-kadang ada geng ustaz buat tu, tapi minta dengan polis, minta dengan pihak tu KKM dan sebagainya, minta dia bagi surat. Pergilah tanya, makcik ada lah. Minggu pertama ada lah ustaz, minggu kedua dah tak ada, dah tak makan dah. Ada tu minggu kedua boleh makan lagi, minggu ketiga, minggu pertama boleh makan lah 2 kali satu hari. Minggu kedua dah tinggal sekali je boleh makan. Minggu ketiga dah tak boleh dah. Ada sampai ke tahap itu. Tapi tak apalah, biar kalau tu yang berlalu tu biar berlalu. Ada sesuatu yang Allah nak beri kepada seseorang itu, mungkin syurga Allah.
Ya, Allah ni dia tak akan pernah mensia-siakan. Jangan pernah. Allah ni dia kalau dia buat sesuatu pada kita, hatta kita sakit pun. Ya, suatu hari nanti kita sakit, suatu hari nanti kita miskin, suatu hari nanti kita ditimpa apa saja musibah, Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita. Walaupun satu kedipan mata kita. Tak pernah. Kerana semua itu akan dibalas dan dibayar dengan setimpalnya oleh Allah. Ya. Dan tidak ada suatu benda yang paling setimpal yang Allah akan bayar kepada kita ialah Allah letak kita dalam syurga. Syurga tu sebenarnya tak besar sangat pun. Yang paling besarnya ialah Allah bagi kita hidup selama-lama. Itu yang paling besarnya. Betul kan? Kalau Allah letak kita dalam syurga, Allah bagi seminit saja. Tak ada makna pun. Allah letak dalam syurga, Allah bagi setahun. Tak ada makna juga. Ya. Tapi kalau Allah letak dalam syurga, Allah bagi kita tempoh selama-lama. Kata ulama itulah yang paling penting sekali, yang paling hebat sekali. Selama-lama. Dan yang paling penting sekali dalam syurga itu pula bukan hidup selama-lama katanya. Ialah bila mana masuk syurga itu, kita dapat menghadap Allah, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling besar sekali. Walau bagaimanapun di atas muka dunia ni Allah nak uji kita dalam bab tauhid. Nak tahu tauhid seseorang. Apa makna tauhid? Saya ringkaskan, nanti panjang sangat. Ya, tauhid ni hanya Allah. Nak tahu kuatnya dia bergantung hanya Allah dalam bab rezekinya. Maka tengok dalam bab rezeki dia. Ya, maka baru-baru ni banyak, ya, saya bukan nak kata apa. Nak sebut ustaz lah, ustaz duk mengajar, ingat Allah, bergantung pada Allah, harap rezeki daripada Allah. Baru ni kalau dia tergugat, tu bahaya dia. Tapi tergugat juga kan. Nasib lah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tu mula carilah amalan-amalan yang dulu-dulu. Tapi saya pernah bagi pada puan-puan kan, antara amalan yang ajaib jugalah, bukan ajaib, bukan ajaib, mustajab. Ajaib tu lain. Tapi ajib lah, ajib. Ajaib tu bahasa Melayu, bahasa Arab ajib. Amalan yang Allah tak akan putuskan rezeki kita. Iaitu baca surah Waqiah selepas asar dan baca doa suratul Waqiah tu dan baca hizib bahar. Ni kalau duduk dengan ustazah apa tu yang daripada Yaman tu. Dia ada bagi kan? Dia dah bagi dah. Dapat sanad daripada dia. Khulasah Madad tu. Dalam Khulasah Madad tu, ba'dal asar, bacaan selepas daripada asar. Suratul Waqiah, doa surah Al-Waqiah, kemudian baca hizib bahar tu. Yang ni jaminan. Kalau anak perempuan tolong ajar sungguh-sungguh. Kalau boleh sekarang ni ada cucu perempuan ke kan, paksa dia hafal surah Waqiah tu. Tak apalah, kecil-kecil dia cepat ingat. Ingat dia dengan kita. Cepat. Yang tu memang Allah tak akan putuskan rezeki. Walau macam-macam mana sekalipun. Dan rezeki yang paling besar ialah rezeki hati kita tak pernah lupa pada Allah. Itu paling besar sekali. Ya. Sahabat-sahabat Nabi dulu ada yang hidup dalam kelaparan. Pernah Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia panggil Ahlus Suffah, yang duduk tepi-tepi beranda masjid Nabi tu. Dia tak ada rumah. Ada waktu-waktu dia mengalami kelaparan, sampai satu kalinya dia lapar, dia pergi satu simpang jalan. Kan pernah dengar cerita dia? Dia pergi satu simpang jalan. Kenapa? Kerana simpang jalan tu selalu dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, lalu situ tu. Bila mana di saat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lalu, tak silap Sayyidina Umar lalu, dia ni lapar sungguh-sungguh. Maka dia jatuhkan badan dia buat menggelupur. Nak tunjuk dia lapar. Tapi Sayyidina Umar lalu gitu. Sayyidina Abu Bakar lalu dia jatuhkan tu badan dia lagi. Memang dia lapar sungguh-sungguh. Sayyidina Abu Bakar mungkin tak faham apa maksud dia. Rasulullah lalu baru Rasulullah faham. Dia sedang kelaparan. Maka lapar sampai tahap duduk tepi jalan, tak tahu nak cakap apa dah, lapar sangat. Maknanya sahabat Nabi tu ada yang hidup dalam kelaparan, tapi hati dia tak pernah terputus dengan Allah. Itulah nikmat yang paling besar, rezeki yang paling besar. Ya, macam situasi yang baru ni, kalaulah hati kita tak pernah hilang daripada ingatan kita pada Allah, itulah rezeki yang paling besar. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita kalau seandainya kita mati dalam kelaparan, seandainya, tapi tak akan berlaku lah. Ya kan, orang Malaysia ni antara orang yang paling baik di dunia. Betul. Dia ingat. Dia ingat pada sahabat, ingat pada jiran, macam perempuan, dia ingat kat ustaz, subhanallah. Ya, akak-akak semua ni kan. Ingat kat ustaz. Betul. Ramai ustaz, macam mana ustaz? Alhamdulillah.
Selalu alhamdulillah ni. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Memang baru ni kejap-kejap dapat mesej daripada akak, kejap-kejap dapat mesej daripada puan-puan ada, kejap-kejap dapat mesej daripada Datuk ada. Datuk Said. Apa ni, pengurusi dulu kan? Pengurusi lama. Sekarang pengurusi lain dah masjid ni. Oh lain. Beliau lah. Beliau pun ada mesej saya. Saya kata subhanallah, kadang-kadang malu juga nak cakap. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Maknanya subhanallah. Tapi salah satu amalannya yang itulah cakap pada Allah je lah. Cakap pada Allah. Tapi amalan tu mustajab puan-puan. Bapa bagilah amalan pada anak-anak. Lelaki ke anak perempuan ke, bacalah. Tapi baca niat kerana Allah. Tapi Allah tak akan pernah putuskan rezeki kita. Okeylah insya-Allah. Masa okey lagi ke? 5 minit lagi kan? Dia gini, yang saya terima lah yang saya terima. Lepas asar dengan lepas maghrib. Lepas subuh, Yasin. Yang tu. Lepas subuh, sama ada saya dengan Syekh Yusof ni, ataupun saya dengan Habib Omar. Syekh Yusof masa saya di Mesir, dengan Habib Omar di Yaman. Yang tu, lepas asar. Kalau Syekh Yusof, dia suruh kita baca lepas maghrib. Cuma biasanya lepas maghrib dia, anak-anak perempuan baca lepas maghrib. Tapi amalan tu dua-dua boleh. Lepas asar dan lepas subuh. Subhanallah. Lepas maghrib. Ada pun lepas subuh, di Mesir atau di Yaman, di Syria, baca lepas subuh. Yasin. Yasin. Tiap-tiap hari, bukan kata malam Jumaat sahaja. Tiap-tiap pagi. Tak kira hari apa, tiap-tiap pagi, Yasin. Kalau lepas asar, Waqi'ah. Kalau lepas maghrib tu boleh Waqi'ah. Kalau kita terlepas lepas asar, boleh baca lepas maghrib. Kemudian Al-Mulk dan surah Sajdah itu lepas Isyak. Lepas Isyak. Al-Mulk 30 ayat aja kan. 2 surah tu biasanya. Tapi kalau 1 surah pun dah okey dah. Sebab tu kita kata baru ni, saya kata subhanallah, Allah bagi PKP tu jadi jadual amalan tu tersusun lah, alhamdulillah. Masuk Ramadan, rasanya jadi Ramadan baru ni Ramadan yang terbaik dalam umur yang terakhir-akhir ni. Yang akhir-akhir umur ni. Betul ya? Terbaik. Cuma mengaku macam tu. Ustaz-ustaz lain pun cakap begitu. Alhamdulillah lah. Terbaik tu bukan terbaik kita seorang. Kalau kita seorang, kita boleh buat, tapi semua. Anak-anak ni semua. Satu keluarga. Kemudian lepas Syawal pun alhamdulillah program tu dia jadi jalan. Itulah ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Ada satu sudut kekurangan, satu sudut kelebihan, dan sudut kelebihan itu sudut kelebihan ibadah pada Allah. Tak apa lagi yang kita nak atas muka dunia di saat akhir umur kita. Sekarang pun boleh kekal lah 1 juzuk 1 hari kan? Boleh. Sebenarnya 1 juzuk 1 hari rupa-rupanya taklah payah sangat. Kalau kita jaga solat, lepas solat 2 muka 2 helai. 2 helai ni ya Allah, tak sampai 5 minit lah 2 helai. 5 waktu 10 helai. 10 helai 1 juzuk 1 hari. Kadang-kadang pagi dah habis dah 1 juzuk. Lepas subuh tu kan dah tak pergi ke mana. Nak baca apa lagi? Baca Quran je lah kan. Lepas tu bacalah wirid-wirid tu semua baca, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat baca semua wirid, baca wirid tu. Lepas baca kan ada Khulasah Madak tu kan. Lepas subuh baca apa? Wirdul Latif. Surah Yasin. Lepas Yasin tu kan baca Hizbun Nawawi tu kan. Tak buat? Tak apa. Tak ada masalah pun. Kadang-kadang Hizbun Nawawi dekat-dekat tidur tu. Bismillahirrahmanirrahim, ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala ashabi wa ala amwali tu. Lepas tu bismillah, Allah Akbar. Yang tu kan? Tu biasanya baca akhir. Yang tu kalau boleh baca. Sebab apa? Dia melindungi ahli keluarga kita daripada musibah-musibah. Bab yang lain tu banyak lagi lah, tapi musibah-musibah salah satunya daripada sihir dan sebagainya. Yang itulah insya-Allah ya. Baik, seterusnya saya nak baca tajuk yang ke berapa tadi? 4, yang kelima. Tanda kekurangan dan kesempurnaan diri. Yang ni kena tahu jugalah. Saya ni dah sempurna ke masih dalam kekurangan?
Puan-puan rasa macam mana sekarang ni? Ni rasa kira okey dah aku ni, rasanya dah sempurna dah sebagai seorang isteri, sempurna sebagai seorang hamba, sempurna sebagai seorang suami. Tak rasa gitu. Tu kadang-kadang orang tanya kat suami dia, you nak apa lagi pada I? Tak cukup lagi dengan I? Contoh, minta maaf lah kan, kita cakap gitu. Jadi kan I kan dah cukup sempurna. Yang ni tanda dia. Tanda dia. Dan saya yakin yang datang-datang ni ramai yang sempurna. Kata Syekh Yusuf hafizahullah ta'ala, beliau kata apa? Barang siapa yang mula melihat dirinya sempurna, maka itulah tanda kekurangan dirinya. Barang siapa yang terus melihat dirinya perlu diperbaiki, ia serba kekurangan, maka telah bermulalah kesempurnaan dirinya. Okey, saya baca lagi sekali. Ya, barang siapa mula melihat dirinya sempurna, dia dah mula tengok diri dia sempurna pada akhlaknya, pada ilmunya, pada ibadahnya. Dah okey dah kan ibadah kan? Tunggu masuk syurga je. Dah sempurna dah. Baca Qurannya dah sempurna, zikirnya dah sempurna, akhlaknya dah sempurna. Dia rasa dah sempurna dah diri dia. Maka itulah tanda kekurangan diri. Tapi barang siapa terus melihat dirinya perlu diperbaiki kerana merasai kekurangan. Ya, saya Ustaz, ibadah saya tak sempurna lagi Ustaz. Sebab tu saya terus belajar sampai sekarang supaya saya bertambah ilmu, maka bertambahlah sempurna amal saya. Apa lagi? Akhlak rasa tak cukup sempurna lagi akhlak. Sabar belum cukup sempurna sabar kan? Akhlak tu kan bersabar, bertawakal. Maka cukup sabar dah sekarang ni. Ke tak sabar-sabar lagi? Allah baru ni Allah subhanallah. Saya alhamdulillah, saya ni setakat ni orang yang jenis apa dia panggil ya? Tak suka keluar rumah. Sebab tu macam saya mengajar, kalau contohnya ada 3 pagi Zuhur, kemudian pukul 3 petang kan muslimat. Saya balik kejap rumah tu, balik duduk buat apa? Duduk rumah. Saya tak suka merayau-rayau duduk di sana tunggu kuliah. Tak suka saya. Jadi alhamdulillah baru ni bila mana PKP baru ni seronoklah duduk di rumah. Tapi bagi orang yang suka berjalan, subhanallah, derita baru ni. Lemas betul. Kan ada orang suka berjalan, dia suka kejap tak duduk kat rumah ni. Derita baru ni. Derita tu yang macam-macam duk menyanyi lah apalah. Betul lah. Macam-macam naik apa, macam-macam baru ni. Tak tengok baru ni, macam-macam orang buat baru ni. Melompat lah apalah. Betul lah nak bagi tahu kita. Tak apalah nak bagi tahunya. Macam baru ni Allah didik kita sabar. Duduk rumah sabar je lah. Sabar. Kenapa? Sabar ni adalah akhlak. Akhlak ni sebagaimana kita tak bersabar, kita tak sempurna akhlak kita pada sudut sabar, pada sudut tawakal. Maka selagi mana saya dengan puan-puan mesti memperbaiki, maka telah bermulalah kesempurnaan dirinya. Kenapa? Kerana bila mana kita rasa kurang, kita akan perbaiki. Kita rasa kurang, kita akan perbaiki lagi. Maka itulah jalan kesempurnaan. Tapi kalau dia sudah merasa dirinya sudah sempurna, dia nak baiki apa lagi? Padahal dirinya penuh dengan sebuah kekurangan. Sebab tu jangan pernah rasa diri sempurna. Bila mana kita sudah rasa sempurna, kita tak akan perbaiki lagi. Kan nak baiki apa lagi? Sudah sempurna. Padahal diri ni penuh dengan kekurangan. Mana ada diri sempurna? Gitulah subhanallah. Baik, yang terakhir sekali untuk hari ni ya. Benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang tu saya tak bacalah huraian-huraian dia. Tak sempat juga kita nak masuk tajuk untuk hari ni. Benar menuju Allah. Maka kata Syekh Yusuf, kejujuran kepada Allah merupakan jalan yang paling hampir untuk menujunya. Jadi salah satu daripada perkara kita sekarang ni, nak tak nak, suka tak suka, kita sedang menuju untuk bertemu dengan Allah, berjalan dalam menuju Allah. Sebab tu kita sekarang ni pergi ke mana sekarang ni? Bukan ke syurga ni, ya, bukan jeni tu jannah ni. Ada orang ada buat program, okey, jangan nanti saya takut salah faham pula. Ustaz ni semua tak kena yang orang buat. Tak, teruskan. Tapi kita kena faham, mungkin ada tahap-tahap tertentu kita kena cakap macam tu pada orang. Kita nak ke mana ni? Nak ke syurga.
Itu pun tak nak juga tu. Betul ya? Betul. Ada orang tak nak juga, mari kita pergi ke syurga. Ada orang tak nak. Dedah aurat, mengumpat, tak berhenti lagi. Tapi alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita program dia buat Journey to Jannah. Okeylah, bolehlah. Sebenarnya kita bukan begitu. Kita sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita sedang menuju Allah. Maka apakah bekal yang paling hebat dalam menuju Allah? Benar. Apa makna benar dalam bahasa Arab? Sidik. Bahasa Melayu boleh kita terjemah benar atau kita terjemah jujur. Jujur. Ada syekh saya, dia tanya dalam bahasa mudah supaya kita faham. Dia kata, maza turid? Maza turidu hakikatan? Apa yang kamu nak sebenarnya? Cuba cakap. Maza turidu hakikatan? Apa yang kamu nak sebenarnya? Maka kita pun jawablah, Allah. Yang kita nak sebenarnya Allah. Apa makna? Itu bahasa ringkas lah kan? Maknanya ialah kita nak rahmat Allah, kita nak kasihan belas Allah, kita nak taufik daripada Allah, kita nak hidayah daripada Allah, kita nak ampunan daripada Allah. Apa lagi yang kita nak? Allah. Kita nak redha Allah. Itulah yang sebenarnya yang kata itu. Tapi bila mana kita jawab begitu, jujur tak jujur jawapan kita? Kalau betul kita nak Allah, maka seluruh jiwa dan diri kita, zahir kita, batin kita, jiwa kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, percakapan mulut kita, langkah jalan kaki kita, semuanya itu kita fokus pada Allah. Cara mana? Caranya dengan niat. Datang hari ini, niat apa? Kerana Allah. Makan kerana Allah. Tidur kerana Allah. Bangun kerana Allah. Nak jumpa orang, nak jumpa. Tapi nak jumpa orang tu untuk apa? Kerana Allah. Letak dulu kerana Allah. Selebihnya ialah kita sebagai manusia, adalah kerana diri kita juga, tapi diri kita tu jangan untuk kita. Sebab tu berapa ramai manusia gagal, dia mencari sesuatu untuk dirinya, maka gagal. Tapi kalau dia mencari sesuatu untuk Allah, kerana Allah, maka Allah akan membantu dia. Allah akan menyebabkan dia berjaya. Macam kahwin kerana Allah, Allah akan subhanallah, dulu orang tak kenal pun. Kenal tak? Kita tanya mak ayah kita, kenal tak dulu? Tak kenal pun. Habis apa? Tahu dah mak suruh kahwin dengan dia, kahwin je lah. Tapi subhanallah sampai kekal sampai hari ni. Habis dia terima tu kerana apa? Kerana mentaati ibu dan bapa dia. Sebab apa? Allah yang suruh. Maka segala perkara yang kembali kepada Allah ni, insya-Allah dia akan berjaya. Sebenarnya itulah rahsia dia. Sebenarnya kenapa Allah minta kita niat kerana dia? Sebab dia yang akan menjayakan kita. Sebab kita sendiri, kita tidak akan mampu memberi kejayaan pada diri kita. Bahkan berapa ramai manusia yang buat sesuatu untuk dirinya pun, dia gagal dalam memberi sesuatu untuk diri dia. Betul ya? Puan-puan, berapa ramai manusia yang kejar suatu cita-cita untuk dirinya, dia gagal juga. Kerana yang menjayakan hakikat kehidupannya adalah Allah. Itulah benar. Benar menuju Allah. Nak tak nak, suka tak suka, kita tetap akan bertemu dengan Allah. Jangan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan terpaksa. Dah kena mati, kena jumpa je lah. Tak, bukan begitu. Ya, mati memang tetap akan mati. Tapi kenapa kita mati? Mati pun untuk Allah. Kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Yang ni sebenarnya benda ni dah kita dah ucap 5 kali satu hari dah dalam sembahyang kita. Di saat kita berinteraksi secara berdepan dengan Allah, berapa kali dah kita baca. Tapi bila mana kita keluar daripada sembahyang tu, yang ni menyebabkan saya dengan puan-puan, kita jadi lalai sekejap. Sebenarnya hidup dan mati ni untuk Allah. Habis berpakaian untuk Allah, bercakap untuk Allah, makan untuk Allah, berkeluarga untuk Allah, membeli untuk Allah, berjual beli untuk Allah. Tak ada pun untuk diri kita. Tapi bila mana untuk Allah, Allah akan menyelesaikan masalah keperluan kita. Kerana dia sahaja yang mampu menyelesaikan masalah segala-gala tentang hidup kita. Sebab tu kita kata berapa ramai manusia yang pakar apa? Pakar motivasi. Akhir sekali, dia nak motivasikan anak dia pun tak boleh. Anak dia pun lemah. Dia pakar motivasi. Contohlah kan, contoh. Sama lah ustaz pun. Ustaz tak boleh nak ajar anak dia sendiri. Kejap nak kena rotan lah. Anak saya tak nak baca Quran dengan saya. Dan saya pun tak nak suruh dia baca dengan saya. Kalau baca Quran sekejap menangis. Satu huruf dah menangis dah. Satu huruf.
Ya. Ya. Oh, saya garang dengan anak saya garang. Satu huruf salah sudah. Waktu baik orang lain lah ajar dulu. Ada anak perempuan tu duduk dah menangis dah. Dia tahu dah. Ba pun tak lulu. Ba. Yalah kita detail kan lah. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebab maknanya ustaz ni nampak mengajar orang lain hebat, mengajar anak sendiri pun tak boleh. Memang betul. Diri kita ni apa yang sangat yang ada pada kita. Kecuali kita tak sedar diri, itu aja lah. Tambah-tambah ustaz ramai yang tak sedar diri. Termasuk saya lah. Rasa pandai, rasa bijak, rasa hebat. Orang lain semua tak tahu. Ini masalah diri kita. Tapi bila mana kita banyak berinteraksi dengan Allah, baru kita sedar siapa diri kita. Bahawa diri kita tak ada apa-apa kecuali Allah. Allah yang akan selesaikan masalah kita. Saya bacalah yang terakhir ni satu lagi. Sebab bulan depan tak payah baca dah yang ni. Siapa musuh kita sebenarnya? Saya nak baca satu perenggan aja. Kata Syekh Yusuf, beliau kata apa? Tidak ada musuh sesama kita. Yang ni yang kita baca online yang terakhir ni. Kalau masih ingat lagi ya. Tidak ada musuh sesama kita. Musuh kita hanyalah syaitan yang hendak memecah belahkan kita. Ini terutamanya kita di sini, saya hurai baru-baru ni, ialah orang yang beriman. Yang Islam yang beriman. Sebab ayat Quran di bawahnya Suratul Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kita sesama orang beriman ni jangan pernah sekali-kali kita bermusuh. Kerana tak ada musuh sesama kita. Musuh kita satu aja yang ada, ialah syaitan. Syaitan itulah yang menjadi punca kita berpecah belah. Allah sebab tu salah satu daripada apa yang kita rasa sedih lah. Rasa sedih. Tapi benda tu berjalan begitu dengan, wallahualam, kita pun tak tahu kenapa. Kita sekarang ni, kita kat Malaysia lah. Minta maaf saya sebut. Banyak pihak atas nama politik lah, banyak pihak. Maka yang ni benci pada pihak ni, yang ni benci pada pihak ni, yang ni benci. Padahal sesama Islam. Yang ni tolong minta doa pada Allah. Ya. Saya tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang takut orang salah faham. Ustaz ni akhir-akhir ni jadi tak tegas pula. Bukan masalah tegas tak tegas. Ustaz ni dulu nampak itu dalam perjuangan, akhir-akhir ni nampak slow dah sikit perjuangan. Bukan masalah perjuangan tetap diteruskan untuk menegakkan Islam. Tapi membenci sesama Islam tidak diharuskan. Sebab sekarang ni salah satu ujian kita di Malaysia ni, membenci sesama Islam. Sebenarnya nak duduk pihak mana-mana, itu pilihan sendiri. Tak ada masalah yang tu. Tapi jangan sampai membenci. Satu, yang paling dahsyat sekali, isytihar musuh. Itulah musuh kita yang sebenar. Sudah. Yang dia cakap musuh kita yang sebenar tu orang Islam. Yang ni bahaya. Jadi doa pada Allah, ya Allah, Engkau tolong buanglah dalam hatiku, ya Allah, membenci sesama Islam. Bahkan kita berdoa. Contoh gini mudahlah, paling mudah saya kata tak apalah, yang tu biarlah. Contoh kita tengok kaki maksiat, ahli maksiat. Kita nak cakap apa? Siapakah ahli maksiat ni? Kadang-kadang orang cakap terang-terang lah. Ahli maksiat ni siapa-siapa? Siapa dia? Siapa ahli maksiat? Yang kita tengok terang-terang. Yang minum arak. Yang berzina, apa, yang berjudi, yang dedah aurat, yang tu. Kita tengok dia macam mana agak-agak. Kita tak boleh tengok dia dengan kebencian. Kalau diajar oleh Islam yang sebenar, tak boleh kita tengok dia dengan kebencian. Kita kena tengok dia dengan kasih sayang. Bagaimana cara dia? Kita doa, ya Allah, Engkau jadikanlah dia orang yang soleh, ya Allah. Engkau insafkanlah dia, ya Allah. Dia adalah umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kalau Nabi ada hari ini, Nabi akan menangis terhadap dia. Kenapa Nabi menangis? Kerana Nabi sayang. Bimbang-bimbang dia dihumban dalam neraka. Itu sifat Nabi. Jadi kalau kita sebagai seorang Islam, kita kena ikut siapa? Ikut Nabi lah. Macam mana ikut Nabi? Ikut Nabi pada zahirnya. Tetapi kita tertinggal ada satu benda. Ya, kita kata ikut sunnah Nabi. Okey, sunnah Nabi ni, dia ada satu yang tertinggal, ialah jiwa Nabi. Bagaimana jiwa Nabi? Terlalu amat mencintai dan mengasihi umatnya. Terutama yang dekat-dekat nak tergelincir ke dalam neraka. Nabi cukup mencintai. Bahkan Nabi menangis. Pernah banyak kali malaikat datang, dia tanya Nabi, ya, dan memberitahu khabar pada Nabi, orang ni akan masuk neraka. Nabi menangis. Ini sepatutnya yang ada pada kita lah. Tambah-tambah ustaz. Yang tu yang saya rasa geram sangat, setengah-setengah ustaz, sikit-sikit nak humba orang dalam neraka.
Orang baca Yasin pun masuk neraka, orang tahlil pun masuk neraka, habis siapa yang masuk syurga? Dia dengan isteri dia. Ni orang panggil orang yang tak ada jiwa Nabi Muhammad. Termasuklah kita kata ingatkan pada orang-orang yang kata, tapi kalau kita sebut tahu, tapi kita itulah. Walaupun dia duduk dalam bidang bisnes ke, dia dalam bidang politik ke, dia dalam bidang ekonomi ke, dia dalam bidang dakwah sekalipun, dia kena ada jiwa Nabi Muhammad. Apa dia? Memandang kepada semua umat Islam itu dengan kasih sayang. Jangan pernah pandang dengan kebencian, apatah lagi ijtihad. Inilah musuh saya. Saya mesti pastikan dia ni hancur, binasa. Betul kan? Betul lah, sesama Islam ni. Sesama Islam. Padahal dia juga akan dikuburkan, dikubur. Mungkin tak kena gaya, kubur dia duduk sebelah tu. Lepas meninggal dunia. Yang ni bahaya. Sebab itulah, doalah pada Allah. Ya, doa pada Allah. Saya pun orang nampak sedikit dulu saya agak bertegas. Akhir-akhir ni saya rasa bertegah tu memang tegah lah. Dalam bab kena tegah tu kena tegah. Tapi dalam bab bercerita berkaitan dengan kebencian kepada sesama Islam ni, kita rasa sedih. Ya, sudah-sudahlah. Ya, buanglah, doalah pada Allah. Ya Allah, tolonglah, buanglah dalam hati aku, ya Allah. Kalau ada aku rasa sedikit kebencian kepada orang Islam, buanglah dalam hati aku, ya Allah. Apatah lagi kalau aku rasa orang Islam tu musuh aku. Sebenarnya, saya tanya Syekh saya, Syekh, apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya kita orang Islam ni? Dia kata sebenarnya bukan musuh tak kuat sangat, dia kata. Tapi kerana kita terlalu lemah. Musuh tu tidaklah terlalu kuat. Tapi musuh ni dia akan membina kekuatan untuk menghancurkan orang Islam. Tapi dia tidak terlalu kuat. Habis kenapa? Kita terlalu lemah. Apa yang lemahnya? Kerana kita mengisi jiwa kita dengan kebencian. Sedangkan Allah Ta'ala ingin mengisi jiwa kita melalui Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi Muhammad lah satu-satunya Nabi disebut Habibullah. Betul tak? Nabi lain tidak. Sebab tu kata ulama, Nabi hadir dengan dua benda. Satu, risalah. Risalah tu ialah benda yang dibawa, iaitu Islam. Satu lagi, mahabbah. Cinta. Sebab tu Nabi lah satu-satunya seorang Nabi yang digelar Habibullah. Kekasih Allah. Kenapa? Kerana Allah nak Nabi Muhammad ini bawa kecintaan ke dalam diri umat Islam. Ya, masing kita di antara kita. Ya. Tapi alhamdulillah, tapi walau bagaimanapun setakat saya duk tengoklah, orang Malaysia ni memang dipenuhi jiwa kasih sayang. Ni yang paling kita kata, orang Malaysia lah. Ya, bukan kita nak nafi bangsa lain, tidak. Tapi orang Malaysia ni alhamdulillah Allah bagi rezeki lebih kita dalam bab tu. Pantang dengar orang susah. Kan di mana-mana pun kita bantu. Ya, sebab tu Palestin ni antara negara yang paling terkenal membantu Palestin. Malaysia lah. Jiwa-jiwa membantu Rohingya dan sebagainya. Walaupun akhir-akhir ni kita dengar ada isu sikit. Tak apalah, setakat tu dahululah, insyaAllah. Lama tak jumpa, lama pula mengajar. Sepatutnya tak boleh lama. Tapi okeylah, insyaAllah setakat ni dahulu. Barulah kita akan sambung pada bulan yang akan datang nanti dengan ada kitab lah, insyaAllah. Jadi setakat tu dahulu, minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan pada hari ni. Dia rasa janggal pula. Ya? Lama tak mengajar. Tak mengajar ni. Duk mengajar rumah tu lain lah. Rasa duk cakap seorang aja. Tu jadi tak nak lama. Lepas tu tengok kita seorang duduk dalam bilik. Kalau duduk kat luar nak bising. Duduk dalam bilik seorang-seorang, tengok kiri kanan seorang. Rasa lain macam. Ni rasa alhamdulillah. Saya tapi sejujurnya saya rasa sebab lah. Ya, tolong doakan supaya Allah ampunkan dosa saya dan kita sama-sama Allah ampunkan dosa kita lah, insya-Allah ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya alim ya fatahu ya alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kecuaian dan kesalahan kami ya Allah, kealpaan kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan kami ke rumah-Mu ya Allah. Engkau sudi untuk menerima kami kembali untuk masuk ke kawasan rumah-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, sekiranya dalam hati kami tidak ada kerinduan kepadamu dan kepada rumah-Mu ya Allah. Redhalah dengan kami ya Allah. Selamatkanlah kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikanlah kami seorang suami yang saleh ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang solehah ya Allah. Jadikanlah anak cucu kami dan zuriat kami zuriat yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang sentiasa taat segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah ibadah kami sebagaimana kami beribadah pada bulan Ramadan ya Allah. Sebagaimana kami beribadah pada bulan Ramadan ya Allah, Engkau kekalkanlah ibadah kami sepanjang kehidupan kami sementara kami bertemu dengan-Mu dengan ketentuan-Mu ya Allah.
Redalah dengan kami ya Allah. Redalah dengan kami ya Allah. Kasihan belaslah kepada kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Terimalah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Terimalah kami sebagai umat Nabi-Mu ya Allah. Basahkanlah lidah kami dengan zikir kepadamu ya Allah. Hiasilah hati kami dengan sentiasa rindu dan cinta kepadamu dan kepada Nabi-Mu dan kepada akhirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah. Ada satu Ustaz. Ramai jemaah kita umur 60 tahun ke atas tak dapat datang. Macam mana Ustaz? Ya. Kesian dia. Dia kalau macam kita belajar hadis baginda Rasulullah lah ya, yang umur 60, 70 tak dapat datang, Allah akan bagi pahalanya sama. Ya, kerana sebelum ni dia hadir. Sebelum ni selalu hadir. Sebagaimana solat Jumaat tu lah, sebelum ni kita hadir. Kemudian bila mana ada apa yang kita lalui ni, maka tak dapat hadir, sampai hari ni pun tak dapat hadir, pahala dia akan dapat sama. Tak satu pun berkurang. Dia sampaikanlah pada makcik-makcik itu supaya mereka bergembira. Ustaz sampaikan dalam online. Dan kepada puan-puan, akak-akak, yang makcik-makcik yang tak dapat hadir bersama dengan kita pada pagi ini di Masjid Al-Falah, ya jangan risau, jangan sedih. Jangan risau, jangan sedih. Kerana Allah SWT menyediakan pahala yang sama, yang tidak berkurang sedikit pun dengan yang hadir. Ya, moga-moga suatu hari nanti Allah SWT akan melapangkan masa kita dan kita dapat hadir. Ya, sebenarnya dari segi pahala tak pernah berkurang. Cuma kerinduan itu, ya, kepada sahabat-sahabat yang ada, itulah rasa sedikit. Walau bagaimanapun semua itu diberi pahala. Ya, sebagaimana kita katakan, tersentuhnya hati kita, ya, dengan rindunya kita pada majlis ilmu dengan sahabat-sahabat yang ada ni. Ya, kalau boleh kita ingatkan sahabat-sahabat syurga kita. Ya, yang sama-sama dengan kita ni, jangan pernah kita lupa pada mereka dunia dan akhirat. Maka sebagaimana kena duri sedikit tu, kecil aja duri tu masuk dalam daging kita, itu pun diberi pahala oleh Allah. Bagaimana yang menusuk itu adalah menusuk di hati kita. Ya, rasa kerinduan, rasa kekurangan tidak dapat hadir, duduk depan, ya, samalah macam saya sebut tadi lah. Saya seorang duduk seorang-seorang dalam bilik. Aku ni mengajar betul ke ni mengajar ni? Kan? Lain. Sebab tu datang ke sini tadi, yalah, nak menangis pun ustaz kan. Tapi rasa awal-awal tadi saya langkah depan tadi pun saya rasa nak menangis dah. Sebab tu kalau saya terus ni pun saya akan menangis. Rasa ya Allah. Rasa sebab lah. Maka rasa begini ni duduk. Mungkin makcik-makcik kat rumah tu rasa macam ni lah. Ya Allah, rindunya ya Allah. Duduk di taman syurga. Takkan tak rindu. Ni syurga ni. Taman-taman syurga. Jadi ya Allah, sebagaimana Kau izinkan kami berada di dunia di taman syurga ya Allah, Kau izinkanlah kami berada di akhirat di taman syurga ya Allah. Yang inilah yang makcik-makcik tu rindu nak datang. Tapi walau bagaimanapun jangan risaulah, tak pernah satu pun berkurang, ya Allah akan bagi pahala pada kita. Setakat itulah insya-Allah ya. Moga-moga Allah ampunkan kita lah insya-Allah.